Jadi persoalan sekarang ni adalah apakah maksud di sebaliknya tu? Adakah memang frontliner orang sudah give up ataupun ada message di sebaliknya? So, tengok video ni guys. Assalamualaikum and hi guys, bertemu kembali bersama Along Oweng. Assalamualaikum and hi guys, bertemu lagi di dalam Along Oweng. Sebenarnya aku tertarik pada 2 hari bulan Jun 2020 ni dengan satu hal yang tengah trending minggu ni, iaitu Indonesia terserah. Okey guys, sekarang ni sebenarnya lebih kurang pukul 3.15 pagi. Pasal itu mata aku macam gini. Aku susah mau tidur. Mungkin perubahan masa shift bekerja. Jadi aku pun tengoklah di YouTube apa semua aku tengok. Dan wah, aku cakap ada satu benda yang menarik yang tengah viral dalam minggu ini, apabila brother ni yang macam anda lihat di video sekarang ni, dia pergi dengan pakaian yang serupa PPE bagi aku. Dia cakap okey, terserah kalian aja. Kalau macam kita di Malaysia ni, kita cakap okey, suka hati kau lah, kau mau buat apakah suka hati kau lah. Jadi aku pun tengoklah dalam Google apa sebenarnya Indonesia terserah ni. Jadi rupa-rupanya para frontliner dorang membuat dalam satu perkataan Indonesia terserah. Jadi jadi persoalan sekarang ni adalah apakah maksud di sebaliknya tu? Adakah memang frontliner dorang sudah give up ataupun ada message di sebaliknya? So, tengok video ni guys. Okey guys, kita berbalik kepada Indonesia terserah. Bagi aku, apa yang aku faham tentang Indonesia terserah ini adalah merupakan salah satu kaedah reverse psychology pun boleh dikatakan juga, ataupun nasihat yang agak sinis juga, bermanfaat lah bagi aku. Sebab kenapa aku cakap bermanfaat, seperti di Malaysia kita diperkenalkan dengan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan 1, 2 dan 3 kalau aku tidak silap, dan seterusnya kita diperkenalkan lagi dengan PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Di Indonesia juga guys, mereka juga diperkenalkan dengan Perbatasan Sosial Berskala Besar, PSBB. Jadi apa perbezaan dia di antara negara kita dengan negara orang? Beza dia adalah guys, kita wajib sekiranya tidak ikut, kita akan diambil tindakan undang-undang. Contohnya, berapa ramai sekarang ni yang di Malaysia ditahan dan dipenjarakan disebabkan ingkar perintah. Di Indonesia, apa yang aku faham, sekiranya aku tersalah guys, sila komen dan perbetulkan apa yang aku sampaikan ni. Yang ini aku cakap adalah berdasarkan personal, apa yang aku faham. Okey guys, macam kita di Malaysia ni, kita wajib untuk stay at home. Di negara jiran kita pula, ya terserah. So, mau keluar pun boleh, tidak keluar lagi bagus, duduk di rumah. Isunya guys, apa yang aku faham, di negara jiran kita ni, mereka lebih kurang dalam 80% bekerja secara harian. Sekiranya mereka tidak keluar, mereka tidak ada mata pencarian. Maksudnya, mau beli makanan pun tidak dapat. Ada bantuan-bantuan yang diberikan oleh negara jiran kita, tapi tidaklah seperti di negara kita. Kita ada bantuan sara hidup, kita ada BPN, bantuan yang kita sudah dapat, untuk Grab pun dapat, macam-macam bantuan lagi lah guys. Jadi kemungkinan besar memang terkesan bagi mereka yang bekerja dalam bidang pelancongan bagi negara kita, apatah lagi di negara jiran kita ni. Jadi bantuan yang diberikan kepada mereka, apa yang aku faham, tidak mencukupi untuk keperluan harian mereka. Jadi mereka tidak ada cara lain, kena keluar juga untuk mencari rezeki. Itu apa yang aku faham guys. Sekiranya aku tersilap ataupun aku tersalah faham, sila komen untuk perbetulkan apa yang aku sampaikan ni lah. Jadi guys, aku juga ternampak di dalam satu video di YouTube, ada lebih kurang dalam bantuan 200
rupiah Indonesia, dan ianya bersamaan dengan RM59 ataupun kita genapkan RM60 sebulan. So guys, bayangkan macam mana dalam masa sebulan kita ambil 2 orang je lah. Aku dengan member ataupun aku dengan saudara aku atau adik aku, dan sekiranya dalam family tu memang ada 3 orang saja, mak, ayah dan anak. Kau dapat cuma RM60. Kau boleh survive dalam masa sebulan atau tidak. So sekiranya tidak, kau perlu buat apa? Ya sudah tentu kena keluar kan. Jadi kita susah untuk mempersalahkan akak yang bising-bising ni. Apabila frontliner mengeluarkan, ya terserah, hashtag terserah, Indonesia terserah. Dan kakak ini boleh katakan macam meroyan lah kan. Jadi dia cakap begitulah, beginilah, seperti yang di video ni. Tetapi susah untuk aku cakap yang kakak ini meroyan tanpa sebab. Ya mungkin dia ada sebab tertentu juga. Tetapi guys, isu yang paling besar di sini adalah kenapa berpusu-pusu di pusat membeli belah apabila dibuka. Dan juga macam di video yang kita nampak sekarang ni, pakcik ni dia mau buka juga laluan yang sudah ditutup. Contoh macam inilah di video sekarang ni. Kita cuba faham yang para pemerintah, ataupun kalau di Malaysia kita istilahkan ianya kerajaan, ataupun kita punya lah pemerintah. Kalau macam kita di bandar-bandar, di kampung-kampung, kalau macam di negara jiran kita dikatakan sebagai kota. Sekiranya kota tu sudah dihalang, tidak boleh lalu. Jadi maksudnya kita kena ikut. Tetapi ada segelintir, bukan semuanya guys, yang aku yakin sekali bukan semuanya, tapi ada segelintir yang masih mungkin ambil tidak endah, dan susah untuk aku cakap sebab mungkin dia terdesak pergi ke tempat tu. Tapi kalau macam di tempat aku sendiri, Kota Kinabalu khususnya, apabila kita dilarang pergi ke satu tempat yang lain, ada beberapa sekatan jalan raya, roadblock dijalankan. Jadi memang kita tidak boleh lalu kawasan daerah pun. Maksudnya daripada satu tempat ke satu tempat tu ada sekatan. Jadi kita tidak boleh lalu, kita tidak boleh limpas di situ. So tidak ada istilah kita akan buka, kita akan paksa. Sekiranya kita buat macam tu juga, kita akan disabit dan direman, seterusnya dibawa ke hadapan yang arif, iaitu di mahkamah. Sekiranya didapati bersalah, bukan setakat RM1,000 kita kena bayar, dan kita akan dipenjarakan. Persoalan yang timbul sekarang adalah tepuk dada, tanya diri, kenapa sampai tahap frontliner negara jiran kita berbuat sedemikian. Ya macam kita tengok sekarang ni di mall, yang macam dalam video sekarang ni, orang ramai berpusu-pusu, buka saja mall tu semua orang lari. So isunya yang aku nampak di sini adalah bukannya salah pemerintah, bukannya salah masyarakat, dua-dua tidak salah, tapi salahnya adalah individu itu sendiri. Kita kena saling bantu antara satu sama lain. Maafkan aku sekiranya aku cakap ni benda yang salah, berbetulkan, sila komen. Tapi apa yang pastinya adalah aku respect kepada individu-individu negara jiran kita yang masih berusaha untuk mencari sesuap nasi dengan bantuan yang aku sempat baca di Google. Sebab aku pun tidak pasti bantuan yang macam mana. Kalau macam di negara kita ni, ya of course lah kita macam wah, kita mandi dengan bantuan-bantuan yang ada, tidak seperti di negara-negara lain. So kita sangat bersyukur dan terima kasih kepada kita punya pemerintah, kepada kita punya kerajaan yang banyak membantu kita. Jadi timbullah video-video seperti ini. Frontliner seolah-olah berputus asa, give up. Tapi pada pandangan peribadi aku, mereka bukannya give up, mereka bukannya berputus asa. Cuma mesej tersirat di Indonesia terserah ajalah, ataupun Indonesia terserah, adalah bermaksud, ya kalau inilah yang apa individu tersebut mahu, okay, just go on. Kalau korang mau keluar, okay, keluar untuk cari rezeki. Tetapi amalkanlah seperti yang satu dunia bagi tahu kepada kita. 1 meter social distancing kena amalkan, pakai topeng, lepas tu selalulah basuh tangan,
dan jangan berada di tempat yang sesak, jangan berada di tempat yang sempit, yang terlalu ramai. Tapi macam kita nampak di video-video yang ada sekarang ni, contohnya di video ini dan video yang anda lihat sekarang ni, adakah individu tersebut mengamalkan? Persoalannya di situ. Seperti yang kita tahu juga guys, sekarang negara jiran kita ini statistik dia agak tinggi sekali. Kenapa aku cakap begitu? Berdasarkan design data maps yang aku tengok pada pagi ini, sebanyak 26,940 kes yang positif di negara jiran kita Indonesia, dan yang telah meninggal dunia guys adalah seramai 1,641 orang. Yang ini adalah data pada 1 Jun 2020, dan aku ambil data ini daripada design data maps. So sekiranya salah, anda boleh betulkan di ruangan komen, dan anda juga boleh lihat di link yang aku bagi di deskripsi. Itu adalah link-link untuk aku cek, aku periksa data-data tersebut. Dan aku juga ada tengok sebenarnya negara jiran kita ni berusaha bersungguh-sungguh untuk membantu masyarakat negara jiran kita. Diorang juga telah uji sebanyak 232,113 ujian dijalankan ataupun sudah diperiksa untuk sama ada virus ataupun tidak kepada individu tersebut. Bagi aku satu usaha yang luar biasa guys. Aku salute pada pemerintah mereka. Dan sebanyak 205,173 yang negatif. Ini data ini aku ambil daripada PHEOC Chemcast. Aku pun tidak pasti apa istilah dia tu, tapi di deskripsi aku ada letak, so korang boleh tengok di situlah. Dan yang sedang dalam rawatan adalah sebanyak 17,662. Yang telah sembuh juga guys agak luar biasa, iaitu sebanyak 7,637. Jadi bagi aku di sini adalah saling bantu antara individu, masyarakat dan pemerintah amat penting. Ini just my opinion, ini hanya pandangan peribadi aku sahaja. Paling penting adalah contohnya macam di negara kita sekarang ni, PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Jadi maknanya macam juga, ya terserah, kau mau keluar boleh, dalam satu kenderaan pun boleh 4 orang. Tetapi yang paling penting adalah kena amalkan norma baharu. Kita kena amalkan normal baharu. Di negara jiran kita juga sudah memperkenalkan normal baharu. Jadi kita kena biasakan dengan normal baharu ini. Jadi aku harap khususnya negara-negara luar Indonesia jangan cepat menghukum, jangan cakap ya padan muka, ya memang tidak alert, tidak peka. Guys, please, kita tidak tahu apa yang berlaku di sana sebab bukan depan mata kita. So khususnya di media sosial, aku nampak banyak yang cakap macam yalah, marah lah sampai tahap aku rasa perkataan yang tidak bagus lah di ruangan komen tersebut. Apa salah kita buat macam kita punya frontliner yang, kalau aku tidak silap, KKM daerah Tawau, Sabah. Oh, salute aku. Aku rasa macam bangga pula orang Sabah kan cakap tu kan. Mereka support guys. Mereka bagi sokongan. Jadi frontliner Malaysia berusaha bagi support, sokongan, walaupun hanya just dalam bentuk penulisan macam yang dalam gambar ni. Ya, dorang bantu guys. Dorang cuba bagi message. Yes, don't give up. Walaupun sebenarnya aku yakin 200% yang para frontliner negara jiran kita Indonesia tidak pernah give up pun.
Dorang just bagi message kepada masyarakat di luar sana bahawa terserah kepada kamu, kami akan buat yang terbaik. Kami walau penat macam mana sekalipun akan berusaha untuk bantu guys. Sama di mana-mana negara sekalipun, frontliner, aku yakin mereka ada sikap sebegini. Aku terkesan dengan satu staff yang bertugas di Hospital Queen Elizabeth I semasa aku ada urusan kerja di situ. Dia cakap sekarang kita tidak boleh ada sikap negatif. Kita kena positif dan kita kena sentiasa positif, berfikiran positif. Jadi aku terdiam di situ sebab ialah aku berada di tempat saringan COVID. Jadi bukan aku yang disaring kan, aku ada urusan kerja di situ. Jadi aku jadi macam, wah, hebat mereka ni. Kalau kamu mau tahu guys, PPE yang orang pakai itu panas guys, memang panas. Aku tengok bukan setakat para doktor, nurse, cleaner guys. Cleaner setiap kali ada, kalau kamu boleh tengok lah guys. Tapi aku rasa kamu memang tidak dapat pergi situ sebab tempat itu adalah tempat yang memang tidak boleh dimasuk, di entrance oleh orang-orang yang biasa. Jadi kira aku ni luar biasa lah ni. Jadi bila kamu masuk ke tempat itu, diorang akan, para rela yang menjaga di Hospital Queen Elizabeth I ni, diorang akan gunakan istilah lockdown lift. Jadi maksudnya tidak ada sebarang pergerakan lift tersebut. Jadi patient akan diberi utama menggunakan lift khas untuk naik ke tempat saringan tersebut. Untuk ward saringan di situ ditempatkan. Jadi siapa yang ikut guys di situ? Yang ikut di situ adalah para cleaner, doktor, rela. Mereka standby di setiap landing itu untuk mempercepatkan, melancarkan proses di situ. So aku yakin di negara-negara jiran kita, contohnya Indonesia pun benda yang sama dorang buat guys. Dorang bertungkus lumus guys. Dorang pakai PPE itu memang panas. Glove 2 lagi guys. So salute pada para frontliner. Aku doakan wabak ini sentiasa, aku doakan wabak ini cepat berakhir. Hashtag Indonesia terserah kepada kalian yang menentukannya. Hashtag Malaysia terserah kepada kalian. Kita sudah sampai tahap PKPB. So apa yang kita selama ini lakukan, stay at home, sekiranya masih boleh stay at home. Kerana di Kota Kinabalu sahaja guys, pada 1 Jun 2020 ni, kita terdapat satu kes baru, di mana dekat je dengan tempat aku, Putatan, dan 3 kes sembuh. So kita doakan agar semuanya di dunia ini dipermudahkan segala urusan dan amalkanlah normal baharu. Sentiasalah guna topeng sekiranya keluar di tempat orang awam, dan basuh tangan selalu. Sekiranya habis hand sanitizer pun, basuhlah tangan guna sabun. Sabun lagi bagus. Dan aku rasa sekarang ni tibalah masanya untuk kita bersama-sama mengamalkan normal baharu. Sampai jumpa lagi guys. Harap info kali ini tidak memberi ketidakfahaman ataupun memberi salah faham kepada viewers aku. Dan aku harap kita jangan suka menuding jari. Macam aku buat ni, kita tunjuk orang macam ni lah sopan guna ibu jari. Tapi anda perasan kah yang lagi 4 jari ni dia tolak, dia tunjuk kepada siapa? Kepada diri sendiri. So contohlah macam di media sosial, komen-komen tu orang cakap, oh okey, itu inilah bla bla, menggunakan ayat-ayat kesat. Kamu menuding jari kepada individu ataupun kelompok tersebut hanya 1 jari, tapi lagi 4 jari ni kau tuding diri kau sendiri. Jadi kau cermin diri dulu. So
aku harap kamu cuba fahami apa yang aku cuba sampaikan. Janganlah kita cepat menuding jari, macam yang aku rasa ada yang salah faham apabila dengar hashtag Indonesia terserah. Mungkin orang akan anggap, oh Front ini orang sudah down, teruk. Bagi pandangan aku tidak. Itu adalah message reverse psychology yang terbaik mereka lakukan. Syabas. Sampai jumpa lagi. Semoga video kali ini bermanfaat, dan sekiranya anda rasa terhibur, jangan lupa share, like dan subscribe. Kerana subscribe itu guys gratis, ianya tidak bahaya. Salam Syawal. Assalamualaikum. Bye.